Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, kita mempelajari tajuk konsep ibadat dan jenis hukum, pelajaran 17 tingkatan 1. Ibadat merupakan pengabdian diri hamba secara berterusan kepada penciptanya. Ibadat dari segi bahasa bermaksud tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi istilah pula, semua perkataan dan perbuatan zahir atau batin yang disukai dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa Allah ciptakan manusia? Dalam Al-Quran menjelaskan bahawa tujuan utama Allah ciptakan manusia adalah untuk beribadat kepadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku. Hari-hari kita melakukan ibadat. Ibadat jika dilaksanakan dengan niat yang ikhlas kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala akan diberi ganjaran pahala. Ibadat terbahagi kepada dua kategori iaitu ibadat khusus dan ibadat umum. Apakah ibadat khusus? Ibadat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dari segi cara, rukun dan syaratnya serta tidak boleh diubah. Manakala ibadat umum pula ialah ibadat yang meliputi segala aspek kehidupan sama ada yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia atau dengan makhluk lain dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apakah contoh-contoh ibadat khusus dan ibadat umum? Contoh ibadat khusus seperti solat, puasa, zakat, haji dan banyak lagi. Yang kedua, ibadat umum contohnya makan, minum, berniaga, bekerja dan lain-lain. Ulama fiqh telah membahagikan hukum kepada 5 jenis iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, hukum wajib. Apakah maksud wajib? Wajib adalah mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Contohnya, solat fardu. Jika kita melakukan solat zuhur contohnya, kita mendapat pahala. Jika kita meninggalkan solat zuhur, maka kita mendapat dosa. Yang kedua, hukum sunat. Apakah dimaksudkan dengan sunat? Mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Banyak amalan yang dikategorikan dalam hukum sunat ini seperti solat sunat duha, solat sunat hajat, solat sunat awabin dan banyak lagi. Begitu juga dalam bab puasa. Puasa sunat seperti puasa sunat pada hari Isnin dan Khamis. Yang ketiga, hukum harus. Apakah yang dimaksudkan dengan harus? Iaitu tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Contohnya, makan dan minum. Seterusnya, hukum yang keempat adalah makruh. Makruh ialah mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Contohnya, berwuduk sambil berbual-bual dengan rakan. Hukumnya makruh. Yang kelima, hukum haram. Haram ini apabila kita melakukannya mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya, berzina, berjudi, minum arak dan lain-lain. Kesimpulannya, setiap perbuatan manusia sama ada baik atau buruk akan diberi ganjaran dan balasan yang setimpal. Maksud firman Allah dalam ayat 7 dan 8 surah Az-Zalzalah, sesiapa membuat kebajikan sebesar zarah akan dilihat dalam buku catatan amalnya
dan sesiapa membuat kejahatan sebesar zarah akan dilihat dalam buku catatan amalnya. Jadi, sama-samalah kita memperbanyakkan amalan sunat dan wajib dan elakkan diri kita dari melakukan perkara makruh dan haram. Setelah kita mempelajari tajuk ini, jom kita uji minda. Tentukan hukum bagi situasi berikut. Pertama, solat fardu. Kedua, minum arak. Ketiga, mandi. Keempat, solat Aidilfitri. Dan yang kelima, berpuasa pada 10 Zulhijjah. Sekian untuk kali ini. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.